Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam perpaduan. Jumpa lagi kita malam ni. Selamat pagi. Tiba pagi. Okay. Jadi tuan-puan, hari ni Kak Suzy mendapat banyak sharing dan perkongsian dan juga pertanyaan dari pelanggan-pelanggan Kak Suzy. Bertanyakan bagaimana mereka nak menggunakan duit ASB mereka yang mereka ada buat sedikit simpanan. Kan ASB telah mengumumkan penerimaan dividen dan juga bonus bagi penyimpan-penyimpan ASB tahun ni. Kan? Jadi, berapa dapat? 5.25 bagi setiap seunit. Okey? 5.25 setiap unit. Okey. Jadi ianya adalah satu tinggi juga alhamdulillah, kerana sebelum ni dalam 4 poin lebih kan. Jadi tahun ni kita dapat 5.25 sen. Okey. Jadi apa tuan-puan nak buat dengan duit dividen yang bakal tuan-puan terima ni? Bagi sesiapa yang ada buat ASBF, ASB loan, apa yang diorang nak buat dengan duit yang bakal diorang terima ni? Okey. Macam Kak Suzy memang ada berpengalaman mempunyai ASB dan juga apa yang Kak Suzy buat dengan duit ASB ni, dan pernah juga dahulu Kak Suzy ada ASBF dan apa yang Kak Suzy buat dengan dividen ASBF tu. Okey, jadi suka untuk Kak Suzy cadangkan dengan tuan-puan ni. Okey, tuan-puan dia ibarat ni dapat bonus lah kan. Bonus hujung tahun. Okay, nanti walaupun ni next year keluarkan, tapi at least tuan-puan kena prepare apa tuan-puan nak buat dengan duit ini. Jangan tuan-puan buat senarai pula semua nak shopping je. Shopping, beli baju, beli kasut, beli handbag, beli tu, beli ni, beli. Semuanya beli. Okay, kena masuk simpanan juga. Kena masuk simpanan juga. Kalau tanya Kak Suzy, berapa untuk simpan? Advice dari Kak Suzy adalah sekurang-kurangnya minimum 50%. Okay? 50% daripada duit dividen ASB tersebut tukar jadi emas. Trust me tuan-puan. Tuan-puan kena buat ni, kena pejam mata, paksa rela diri, dan buat aja. Buat dulu, percaya kemudian. Kerana apa? Kerana tuan-puan, Kak Suzy nak tuan-puan selamatkan duit itu terlebih dahulu. Kerana kalau tuan-puan masih lagi kekalkan dia nampak dalam bentuk nombor, tak mustahil tuan-puan sikit ambil duit tu, lama-lama habis. Jadi kalau tuan-puan tengok, wow, dividen ni semua, contoh tuan-puan dapat 5,000. Jadi sekurang-kurangnya 2,500 tuan-puan terus tukar jadi emas. Okey, jangan tangguh-tangguh lagi. Dah nampak dah boleh keluarkan duit tu nanti. Okey, separuh daripada tu, okey, tukar terus jadi emas. 2,500 kurang lebih tuan-puan boleh dapat, katakanlah kita ambil harga 330, 7.5 gram emas. Kalau tuan-puan rasa dapat 5,000, alang-alang cukupkanlah 10 gram. 10 gram lebih kurang dalam 3,300. Okey? Ni harga malam ni naik lagi tau sebenarnya, tapi tak apa, Kak Suzy ambil satu nombor dulu, iaitu 3,300. So, kalau tuan-puan rasa nak cukupkan dia 10 gram, sebab tuan-puan dapat 5,000 je kan, tukar. Jadikan dia genap 10 gram. Biar lebih, jangan kurang. Kerana ini adalah untuk tuan-puan latih diri, cabar diri. Jadikan tuan-puan punya diri ni belajar untuk menyimpan, menabung. Kalau tuan-puan rasa sebelum ni tak pernah ada simpanan, ataupun tuan-puan ni tiap-tiap tahun terima ASB punya dividen, okay, mana pergi? Mana pergi duit ASB sebelum ni yang dah terima? Tak dapat dikesan kan? Betul tak? Tak dapat dikesan, tak tahu mana pergi duit tu. Yang nyata bila tuan-puan ingat balik sekarang, tahun ni dah dapat lagi dividen. Okay? Cuba tanya pada diri, mana pergi duit dividen tahun lepas? Tak dapat dikesan. Tak ada jejak dah. Okay? Jadi tuan-puan,
untuk mengelakkan berlakunya lagi permasalahan yang sama, tuan-puan terus habis terbelanja, maka separuh daripada wang KWSP tuan-puan tu, wang KWSP pula, wang ASB tuan-puan yang terima dapat dividen tu, terus tukar jadi emas. Jangan tangguh-tangguh lagi, jangan pandang belakang lagi, jangan fikir-fikir lagi. Jangan tiba-tiba rasa, nak buat calculation lagi lah, betul ke tidak ni, betul ke tidak. Kalau betul nak buat calculation, terus calculate. Anggaran berapa dapat duit tu terus je bahagi 2. Maksudnya ambil 50%. Bahagi 2 supaya tuan-puan terus dapat satu amount berapa. Nanti telefon Kak Suzy ke atau telefon mana-mana rakan dealer yang tuan-puan tahu, dealer public gold, ataupun tuan-puan memang dah penyimpan emas, transfer sahaja duit tu, tukar jadi emas ataupun buat order tu emas fizikal. Jadi tuan-puan kena mulakan tu, kena buat supaya tuan-puan dapat selamatkan. Kalau tak tuan-puan, ya Allah sayangnya, tuan-puan cuba kenang balik tuan-puan, diri tuan-puan. 10 tahun dah buat ASB. Ada orang tu 10 tahun dah buat ASBF. Masa dulu 10 tahun kira ASBF, kurang-kurang lepas 10 tahun dapatlah juga 200,000. Tetapi setiap kali dapat dividen, ambil. Setiap kali nampak dividen masuk, ambil. Jadi duit tuan-puan tu kalau ikut perkiraan ASBF awal, dia takkan beranak dan takkan cukup sampai nilai mana yang tuan-puan jangkakan pada permulaan yang tuan-puan ambil dahulu. Okey? Dan bila dah ambil tu pula, tuan-puan buat apa duit tu? Joli. Mungkin awal-awal tak fikir pun itu joli. Tuan-puan fikir, aku belanja benda keperluan. Tetapi sebenarnya di another side dia, sudut yang lain, sebenarnya tuan-puan belanja, mungkin ada sedikit pembaziran. Mungkin tuan-puan rasa, benar-benar nak reward diri. Tapi tanpa sedar, tuan-puan sebenarnya telah mengalami kebocoran wang tuan-puan. Kebocoran wang, duit bonus dividen ASB. Jadi, sebab itu, kenapa Kak Suzy bagi tahu tukar kepada emas. Bila tuan-puan tukar kepada emas, maka bila wang tersebut dah ditukar jadi emas, maka ianya tidak akan sewenang-wenangnya lagi tuan-puan belanjakan. Sebab tuan-puan dah tukar jadi emas. Mana emas Kak Suzy ni? Okey. Tuan-puan dah tukar jadi emas, jadi tuan-puan akan rasa macam sayang. Okey, selalu Kak Suzy tunjuk ni contoh ni Okey, macam yang ni. Ni baru 1 dinar. 1 dinar 1,400 sekarang. Okey? Nampak je macam ni 1,400. Kalau tuan-puan terima dividen kurang lebih katakanlah 3,000. So ambil 1,500. 1,400 dah boleh dapat dah 1 dinar. Lebihan lagi sikit 100 tu terus masuk gap. Yang penting 50% minimum. Kak Suzy tak adalah nak ajar untuk 100% sebab Kak Suzy pun faham sebagai manusia normal. Ini kalau tuan-puan punya bonus tuan-puan ni, okey, mungkin masih lagi di bawah 10,000. Okey, jadi kurang-kurang gunakan 10%. 10% pula, 50%. 50% untuk tuan-puan tukar jadi aset yang berharga. Aset yang boleh bertahan lama. Duit tuan-puan kekal ada. Jangan belanja. Kalau tuan-puan belanja, tuan-puan belanjakan duit tu, tengoklah sebulan, 2 bulan habis. Okey? Itu baru dapat duit ASB. Ni dia tak campur lagi kalau dapat duit bonus. Okey? Andai kata tuan-puan ada dapat bonus di tempat kerja. Okey? Kalau boleh ASB ni 100% simpan. Tukar jadi emas. Jangan lengah-lengah lagi, jangan tangguh-tangguh lagi. Okey? Duit bonus tempat kerja tu pun tukar juga sikit jadi emas. Kalau tuan-puan gaji besar, tiba-tiba tengok dapat duit bonus. Wow, 30,000. Okey? Jangan belanja habis. Jangan tiba-tiba rasa nak tukarlah keseluruhan benda dalam rumah kita. No, jangan. Okey? Ingat, duit tuan-puan kegunaan untuk di masa depan. Okey? Jangan kita nanti di masa depan kita menyesal dengan penggunaan belanja kita yang terlalu mewah-mewah sekarang ni.
menunjukkan di masa depan nanti apabila kita betul-betul berlaku kesusahan, kita tak ada sumber keuangan untuk kita dapat dan gunakannya ketika kecemasan. Jadi duit ni yang tuan-puan dapat ASB dividen ni, okey, tuan-puan kenapa kena tukar daripada emas? Ini secara tak langsung reserve money tuan-puan untuk kecemasan tuan-puan. Siapa tahu kat sini bila dia akan berlaku kecemasan? Siapa boleh bagi tahu Kak Suzy? Siapa boleh cakap, Kak Suzy, minggu depan hari Khamis pukul 2 petang saya akan berlaku kecemasan. Siapa rasa dia tahu macam tu? Tak ada kan? Jadi kita tak tahu bila kita akan mengalami keadaan kesukaran, kecemasan. So apa je yang kita boleh buat? Apa yang kita tahu? Yang kita tahu sekarang adalah kita ada dapat duit bonus, duit ekstra, yang mana kita boleh buat simpanan. Ini yang kita boleh buat. Ini yang kita tahu sekarang. Jadi jangan lengah-lengahkan lagi, jangan kita tangguh-tangguhkan lagi, dan jangan kita belanjakan semua duit tersebut. Kalau tuan-puan terus buat macam tu, tuan-puan percayalah cakap Kak Suzy, selepas 10 tahun, selepas 5 tahun akan datang, tuan-puan pasti akan menyesal dengan apa yang tuan-puan dah buat 5 tahun dahulu, 10 tahun dahulu. Kak Suzy ada sangat ramai pelanggan yang menyesal hari ini kerana dulu-dulu dapat bonus, dulu-dulu dapat duit ASB, dividen ni, semua belanja. Memanglah masa belanja ni kita rasa macam, oh ni nak bayar kat keluarga, yang ni nak beli tu, yang ni nak beli ni, kan? Oh yang ni lah impianku, oh kasut ni dah lama dah nak tengok, dah lama dah mengidam. Okay, sofa ni macam ala dah koyak sikit lah, bolehlah tukar baru. Okay, macam-macam benda yang terdetik di kepala kita ni, sampai kan kita boleh senaraikan sampai duit kita zero. Kak Suzy pernah mengalami keadaan itu dahulu. Okay, dapat bonus. Wah, sibuk ni duk senaraikan benda apa nak guna untuk duit bonus. Apa nak belanja. Kak Suzy dulu lagi lah dapat bonus tiap-tiap tahun Sapura akan kasih bonus tu nak raya. Tuan-puan bayangkanlah, cabaran dia bonus nak raya. Kita nak belanja raya. Banyak kan? So cabaran dia kat situ. Okay, jadi macam mana kita nak tukar cabaran kita tu jadi kegembiraan kita. Cabaran supaya duit kita tak habis. Sebelum Kak Suzy kenal emas, yes, memang every month dapat je kita tahu kita akan dapat bonus. Kita dah anggaran, kita dapat bonus apa. Ni dah siap ni dalam buku ni, dah tulis dah senarai. Okay, nak beli ni, nak beli ni, nak beli ni, nak makan itu, nak pergi tempat sini, nak buat benda tu, nak buat benda ni. Kira tambah semua. Malah pernah tambah semua, rupanya aduh bonus sikit je. Duk cerita kok kita punya list ni nak belanja punyalah sampai negatif. Okay? Jadi jangan buat macam tu tuan-puan. Jangan ulangi kesilapan yang Kak Suzy pernah lakukan dahulu. Tuan-puan, Kak Suzy yakin lebih baik, lebih bijak, lebih pandai lagi daripada Kak Suzy sekarang. So sebab itu tuan-puan, kalau tuan-puan bulan ni tuan-puan dapat bonus, dan bulan ni juga tuan-puan ada dapat ASB dividen bonus ni, ingat, simpan dulu, belanja kemudian. Simpan dulu, belanja kemudian. Simpan dulu, belanja kemudian. Kena pegang benda ni dalam kepala kita. Bukannya tuan-puan bagi Kak Suzy pun apa semua tu. Tak, Kak Suzy suruh simpan supaya kegunaan tuan-puan di masa depan. Ada orang cakap, buat apa Kak Suzy ni nak sibuk-sibuk dengan masa depan you all? Okay, kalau banyak jawab macam tu, tak apalah tuan-puan, tak payah simpan. Okay, tak payah menyimpan. Tak payah ikut cakap Kak Suzy. Tak payah dengar live Kak Suzy, tak payah tengok video Kak Suzy. Okay, kalau tuan-puan ni jenis memang nak melawan je. Okay, kita suruh simpan, tak nak simpan. Tak apa. Itu untuk diri tuan-puan. Jadi, tuan-puan, yang Kak Suzy ajar ni adalah berdasarkan ilmu dan juga berdasarkan apa pengalaman Kak Suzy yang lalu, serta ilmu keuangan yang Kak Suzy baca, Kak Suzy follow mentor-mentor keuangan. Apa yang Kak Suzy dapat, benda baik, Kak Suzy kongsikan dengan tuan-puan. Kalau tuan-puan dah ikutlah.
Okey. Dan tanya, kenapa kena tukar emas? Tak boleh ke simpan kat bank je? This is very good question Okay. Kenapa kena tukar emas? Kenapa tak simpan dekat bank? Katakanlah tuan-puan terima ASB. Okay. Lepas tu tuan kata, okey tak apalah, saya nak tukar tu kepada dalam akaun CIMB saya. Tuan-puan, kalau tuan-puan tukar ke akaun bank, yang mana akaun bank tersebut tuan-puan boleh nampak nombor dia dan tuan-puan tahu jumlah dia, lagilah pula tuan-puan boleh akses dia dengan mudah, maka cepat habis. Okey lah, tuan-puan kata, oh susah sikit Kak Suzy, saya transfer ke tabung haji lah, saya kan plan nak pergi haji. Okey, contoh, okey, dia orang bagi alasan macam tu. Okey, tabung haji pun dia akan dapat nombor, dia akan nampak nombor. Walaupun yang orang kata, oh susah sikit nak akses. Oh, sekarang tabung haji dah boleh link dengan bank kita. Maybank boleh, CIMB boleh, mana-mana bank boleh, kau dah boleh akses. Okay, mula-mula rasa macam tak nak keluarkan. Lama-lama nanti, keluar juga. Okay, nampak perbezaan dia. Jadi, tuan-puan, kenapa kena tukar emas? Supaya tuan-puan tak nampak nombor. Tak nampak nombor dan tuan-puan akan rasa ada satu sifat yang lain. Tuan-puan akan rasa sayang dengan emas tuan-puan. Bila tuan-puan rasa sayang, maka sukar untuk tuan-puan jual balik ataupun pergi belanja. Pergi jual, ambil duit ke apa, untuk joli duit tu. Sukar sekali Dia akan menyebabkan tuan-puan berfikir 44 kali. Gitu. Jadi tuan-puan, okay, sebab itu tuan-puan kena tukar emas. Rules dia adalah dapat duit bonus, dapat duit ASB punya ni pun, tukar jadi emas. Tukar jadi emas. Tak payah ada tapi-tapi lagi, tak payah cerita-cerita lain. Kata nak tukar beli barangan berharga ke apa, tukar jadi emas. Okay, kalau kata, oh Kak Suzy, saya tak nak lah beli 1 dinar, saya nak beli gelang, boleh tak? Beli gelang. Okay, boleh. At least emas. Boleh boleh beli emas perhiasan juga. Cuma perhiasan dia tinggi sikit lah harga dia. It's okay. Kalau tanya Kak Suzy pun, Kak Suzy pernah guna duit bonus, Kak Suzy beli cincin. Cincin tu ada sampai sekarang. Tak silap, Kak Suzy tahun 2000, antara 2010 atau 2011, Kak Suzy beli cincin tu. Masih ada lagi. Nantilah Kak Suzy tunjuk. Okay? Cincin. Jadi, duit bonus. Kak Suzy tahu. Memang Kak Suzy ingat. Itu duit bonus. Jadi, nampak. Duit bonus 2011 masih ada lagi hingga hari ni, tuan-puan. Ni dah 2023. Realistik dia, duit 2011 macam mana boleh ada lagi sampai 2023? Sebab Kak Suzy tukarkan dia jadi emas. Jadi cincin masa tu. Okay? Jadi ada lagi duit tersebut. Kalau tanya balik Kak Suzy, yang mana lebihan duit tu tak tahu lah, tak dapat dikesan dah. Memang tak dapat dikesan dah. Kita tak tahu dah mana. Kan Kak Suzy cakap tadi, Kak Suzy lagilah cabaran Kak Suzy, bonus dapat nak raya. Belanja besar. Okay? Kita balik kampung. Aduh, lagilah rasa akulah orang OKB kat kampung tu. Okay? Jadi tuan-puan, sebelum tuan-puan ni kalau merancang hujung tahun nak pergi berjalan, okay, ni kan cuti hujung tahun kan, budak-budak cuti sekolah. Okay, ingat, apa-apa tuan-puan dah dapat bonus, dah dapat insentif, dah dapat gaji tu semua, pertama sekali kena simpan dahulu. Lepas tu tukar, barulah pergi belanja. Simpan dalam bentuk emas, tukar duit tu jadi emas, selebihnya nanti baru belanja. Ingat, buat saja. Itu adalah rules simpanan tuan-puan supaya kekal tuan-puan boleh terus mengumpul aset-aset kekayaan tanpa dibelanjakan. Janganlah simpan 1 dinar setahun, sikit. Tapi at least ada daripada tak ada. Ada orang simpan 1 gram setahun. Dia rasa dia dah kaya sangat dah. Silap. 1 gram tu bukannya sekilo. 1 gram tu baru 1 gram. Nilainya lebih kurang RM330. Kalau jual balik pun kurang lebih dapat RM310. RM300 tuan-puan. Jangan rasa 1 gram tu kaya. Tak Kak Suzy selalu cakap, simpan emas sampai bayar zakat. Untuk bayar zakat, berapa jumlah gram emas kita perlu ada? Kurang lebih 85 gram. Okay.
Mungkin tahun ni Kak Suzy tak pasti sebab nilai emas makin naik sekarang. Kak Suzy tak pasti, tapi setakat ni baca dalam zakat Selangor masih lagi ditulis 85 gram. Jadi kita follow yang tu. Okay. So tuan-puan, simpan emas sampai bayar zakat 85 gram. Adakah 85 gram tu banyak? Adakah 85 gram tu cukup untuk sebagai dana persaraan ataupun kecemasan tuan-puan di kala kecemasan nanti? Okey, kita tengok Baru 85 gram kurang lebih 28,000. Kak Suzy ambil harga anggaran 330. Okey. Ni kalau jual tolak spread ni baru dapat 25,000. Okey. Nampak. Jadi tuan-puan, 85 gram pun tak besar. Belum besar lagi. Berapa besar yang kita nak? Sekurang-kurangnya 1 kilo satu keluarga. Okey, 1 kilo satu keluarga. 1 kilo nilainya kurang lebih 300,000. Okey lah, baru nampak besar. Sebab tuan-puan kena ingat, di kala tuan-puan persaraan nanti, tuan-puan akan hidup mungkin lama lagi. Tuan-puan mungkin akan hidup dalam 15 tahun, 20 tahun. Masa tu tuan-puan dah tak kerja. Kederat dah tak ada. Tuan-puan dah tua. Ya, saya pun akan tua nanti. Okey, kita tengok mak-mak kita, ayah kita macam mana. Macam tu lah kita nanti bila tua. Jadi tuan-puan, sebab itu Kak Suzy ajar, tuan-puan tengah banyak duit sekarang, dapat bonus macam-macam, pelbagai sumber ni, buat simpanan. Dan satu lagi tuan-puan kena ingat, kerja tuan-puan sekarang, okey, tuan-puan memang sayang dengan kerja tuan-puan. Tapi tempat kerja tuan-puan, pekerjaan tuan-puan ni belum tentu sayang tuan-puan. Okey, tuan-puan boleh diberhentikan bila-bila masa. Dan tuan-puan pasti akan berhenti juga pada satu masa nanti. Once tuan-puan dah berhenti, tempat kerja tuan-puan tu takkan bayar apa-apa gaji dah kepada tuan-puan. No. Kecuali kalau tuan-puan ni kerja government, ambil pencen. Okey, tuan-puan ada pencen. Tapi bagi yang lain, tak ada. Kalau memang kita berhenti, yang memang kita nak berhenti, okey lah. Tapi bagaimana kalau orang yang dia hanya kontrak, habis kontrak, syarikat tersebut tak nak renew your contract, macam mana? Tuan-puan sayang sangat dengan kerja tuan-puan. Tuan-puan suka sangat. Tuan-puan sangat arif, sangat pandai. Tetapi syarikat mengambil decision tak nak continue your contract. Melopong. Gaji besar ni tengah kontrak. Tapi tengah gaji dulu besar, belanja je habis. Joli je semua duit. Dapat 10,000, habis 10,000. Dapat 15,000, habis 15,000. Dapat claim pun 1,000, 2,000, habis juga belanja. Okey? Jadi tuan-puan jangan ulangi kesilapan tersebut kerana tuan-puan bukannya semakin muda. Ingat kita semakin tua. Bila semakin kita tua, sepatutnya lagilah kudrat kita untuk bekerja makin kurang. Ada orang, ya betul, semakin tua gaji dia semakin besar. Ingat, satu hari nanti tuan-puan akan berhenti kerja. Tuan-puan larat kerja pun sampai umur berapa? Kalau kita Malaysia pun, had umur kita bekerja sebelum pencen berapa? Sampai pencen, 60 tahun. Okey? Ke tuan-puan nak kerja sampai umur ni, Tun M, 93 tahun. Nak macam tu? Tanya pada diri. Okey, Kak Suzy tanya je tuan-puan. Tanya pada diri. Adakah tuan-puan nak bekerja sampai umur 93 tahun sebagaimana Tun M? Hari ni Kak Suzy lemah lembut Okey? Tak apa. Hari ni kita macam topik ni sikit. Sebab tadi Kak Suzy baru habis meeting. Okey, meeting tadi banyak sangat benda-benda positif yang dikongsi. Jadi mood Kak Suzy malam ni rasa lemah lembut. Okey? Lemak manis. Okey. Okey, jadi tuan-puan, jangan salah gunakan duit ASB dividen tuan-puan yang tuan-puan terima. Banyak tu, 5.5%, 5.25. Banyak tuan-puan dapat Alhamdulillah. Jadi gunakan sebaik mungkin. Kalau rasa takut memang terbelanja, terus tukar jadi emas. Okey? Jadi emas. Buka ni tuan-puan boleh kumpul emas tuan-puan. Okey? Jangan tangguh-tangguhkan lagi kerana
Kita tak nak duit tuan-puan habis dibelanjakan dan at the end tuan-puan melopong. Menyesal. Berapa kali dah Kak Suzy ulang. Ya, ilmu emas simpanan kita kena ulang banyak kali. Sebab tuan-puan kalau dengar sekali, mungkin tuan-puan tak ambil tahu lagi. Tuan-puan tak berminat. Bila dah kena pada diri sendiri, alamak, mana duit simpanan aku Alamak, emergency nak pinjam kawan-kawan buat ignore. Okay? Ingat elakkan kita dari tu meminjam kawan-kawan lah apa. Kawan-kawan boleh lari tau kalau tuan-puan kata nak meminjam dengan diorang. Jadi sebelum kita meminjam dengan orang, kita diri sendiri buat simpanan cukup-cukup. Cukup untuk diri kita. Biar lebih, jangan kurang. Kerana tuan-puan tak tahu bila masa kecemasan yang tuan-puan akan alami nanti. Sama macam Kak Suzy. Kak Suzy tak tahu bila kecemasan akan alami. Jadi Kak Suzy prepare untuk keluarga Kak Suzy, untuk diri Kak Suzy, supaya insyaAllah Kak Suzy ada duit jika apa-apa berlaku nanti. Jadi macam tu juga tuan-puan. Kak Suzy nak tuan-puan ada simpanan sendiri, ada aset sendiri, ada harta sendiri. Hanya dengan membeli emas ni tuan-puan dapat menjadikan ini adalah harta tuan-puan 100%. Harta yang macam mana? Kalau tuan-puan tengok kereta sekarang, kereta yang tuan-puan pakai tu, itu bukan harta tuan-puan. Itu satu adalah liability. Lepas tu tuan-puan masih berhutang lagi dengan bank. Bukan hak milik tuan-puan sepenuhnya lagi. Cuba tak bayar 3 bulan. Apa jadi dengan kereta tu? Akan diambil balik. Walaupun tuan-puan dah bayar banyak tahun. 3 bulan je tak bayar, kena tarik tau. Sama juga rumah. Rumah tuan-puan buat loan 30 tahun. Dah bayar dah ni 20 tahun. Dah bayar hampir katakanlah dah 200,000. 3 bulan tak bayar, apa jadi dengan rumah tu? Bank tarik, bank ambil balik. Tapi dengan emas, tuan-puan beli sikit, baru bayar 1,400 dah dapat 1 dinar. Hak tuan-puan 100%. Rumah kena tarik, kereta kena tarik, emas dia je ada pada diri tuan-puan. Ini je emas yang kekal. Sebab ianya tidak terikat dengan bank. Janganlah pergi tempat gadai pula. Gadai pun nanti habis juga. At least tuan-puan dapat duit je lah sikit. Ini je emas yang terikat dengan diri tuan-puan. Harta tuan-puan ada. Andai kata sesuatu musibah berlaku pada diri tuan-puan. Itu satu hal. Dan satu hal lagi. Katakanlah kalau kita ada rumah. Andai kata musibah berlaku dekat rumah kita tu. Rumah habis. Ataupun suatu benda yang menyebabkan kita kena tinggalkan rumah tu. Apa benda yang tuan-puan boleh bawa? Emas. Emas tuan-puan boleh bawa ke mana-mana tuan-puan kalau nak pergi. Nak lari ke? Contoh macam Sajat, dia lari kan? Dia bawa apa? Dia bawa emas. Dia survive hidup dia dekat Australia sana dengan apa? Dengan emas asalnya. Lepas tu barulah dia cari tapak apa benda dia make money Tapi awal ni cerita kan, dia ada cerita banyak dalam TikTok ni apa semua. Dia banyak menceritakan yes, dia masa keluar tu pun dia bawa emas. Sebab apa? Emas je yang senang. Nak bawa pergi mana-mana, nak jual kat mana-mana. Sebab itu tuan-puan walaupun dapat duit ASB tu, dividen tu semua, bonus tu, tuan-puan tukar jadi emas. Kerana dengan emas garanti ada duit. Ada duit tu belum tentu ada emas. Tapi kalau tuan-puan tukar duit tuan-puan jadi emas, ada emas, garanti ada duit. Dan make sure tuan-puan kena beli emas yang betul. Emas yang genuine. Emas yang fizikal. Bukannya emas yang ada dalam sistem je. Yang tu sangat bahaya. Chances tuan-puan nak kena scam tinggi. Sebab itu tuan-puan kena beli emas yang betul. Kalau tanya Kak Suzy, kenapa Kak Suzy promote emas public gold? Sebab di public gold tuan-puan beli emas pasti akan dapat emas. Ada emas fizikalnya. Tuan-puan boleh pilih apa-apa saiz item yang tuan-puan nak. Tuan-puan boleh pilih.
Jadi diyakini, genuine. Public Gold tak pernah tipu pelanggan yang menyatakan siapa yang bayar tak dapat emas. Tak. Mana tuan-puan dapat emas, tuan-puan nak jual bila-bila masa? Yes, dipersilakan. Dapat dah emas, tuan-puan nak jual, dapat duit balik. Boleh. Dapat emas nak gadai. Boleh. Nampak? Semua transaksi boleh. Sebab kita ada emas fizikal. Bila kita ada emas fizikal, ini adalah aset kekayaan kita. Emas fizikal nampak ni 1 dinar ni Pergi loan ke jual 1,000 senang-senang dapat ni. Ni Kak Suzy beli pun dulu tak sampai pun 1,000. Okay? Sebab Kak Suzy banyak mengumpul dekat Gap. Jadi banyak kumpul sikit-sikit, kita dapat pemerataan harga, dapat harta. Okay? Jadi tuan-puan, buatlah simpanan dari sekarang. Okay? Bagi sesiapa yang belum lagi mencuba, bagi siapa belum lagi merasa menyimpan emas, apa rasa dia? Macam mana pegang ni, best ke tidak? Betul ke tidak? Nak test ke apa? Okey, Kak Suzy amat sarankan tuan-puan menabunglah emas, menyimpanlah emas sekarang. Kalau nak Kak Suzy bantu, tengok dekat bio link Kak Suzy, ada nombor kontak, hubungi Kak Suzy. WhatsApp Kak Suzy. Kak Suzy akan bantu. Okey? Kalau tuan-puan rasa nak daftar sendiri ke apa ke, nak tengok, nak baca profil Kak Suzy, klik itu ada tab link. Okey, klik tu ada details pasal maklumat Kak Suzy. Pasal maklumat butiran Public Gold pun ada. Kita tak ada nak selindung-selindung kerana kita syarikat yang genuine. Okey, macam Kak Suzy menjadi dealer Public Gold pun, okey, Kak Suzy lebih kepada memberi education kepada orang ramai tentang simpanan emas. Kenapa? Sebab Kak Suzy mempunyai pengalaman yang sangat lama dengan emas. Okey, dan Kak Suzy memang faham sepak terjang emas, cara nak guna, cara nak gadai, nak ambil fizikal. Okey, jadi insyaAllah Kak Suzy boleh bantu tuan-puan. Kalau tuan-puan perlukan nak advice ke apa kan, boleh hubungi Kak Suzy. Lately ni pun sejak Kak Suzy dah start live ni, ramai orang mesej Kak Suzy tanya advice lah apa, malah terus membeli pun ada. Jadi Kak Suzy nak tuan-puan jadilah antara orang terawal membeli emas, terus menyimpan. Ingat, tuan-puan boleh mengubah hidup tuan-puan untuk masa depan dengan tindakan pada hari ini. Okey? Kumpul harta hari ini, insyaAllah akan datang tuan-puan boleh miliki rumah sendiri. Mana tahu, kan? Yakin pada rezeki yang tuan-puan ada, insyaAllah tuan-puan boleh kaya di masa akan datang. Okey, sampai di sini saja Kak Suzy nak live. Okey, kita jumpa lagi esok hari insyaAllah. Okey, bye-bye.